hari ini kita akan masuk kepada bab 1 untuk tingkatan 1, iaitu pola dan jujukan. So, sebelum kita mula kepada topik ini, ada dua perkataan yang kita perlu kenal pasti, perlu faham apa itu pola dan apa itu jujukan. Okey, pertama sekali apa itu pola? Pola ini adalah satu corak, pattern dan susunan yang berulang untuk semua nombor yang disenaraikan. Dan pola ini mestilah sama bagi semua bentuk ataupun semua nombor yang ada. Dia tak boleh dari nombor pertama ke nombor kedua pola yang lain, nombor kedua, nombor ketiga pola yang berbeza pula. Tak boleh. Dia mesti sama untuk semua susunan. Okey? Dan pola ini boleh terjadi, boleh dilakukan ke atas nombor, bentuk, corak, sikap, rutin dan sebagainya. So, apa pula jujukan? Jujukan adalah satu set nombor yang kita senaraikan 1, 2, 3, 4. Ini adalah satu jujukan, satu senarai atau set nombor, dan senarai ini mempunyai pola tertentu. Okey, contoh ini kalau kita lihat, ini dia menjadi tambah 1. 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian ini pun kita tambah 1. Ini pun adalah tambah 1. So, ini adalah satu jujukan. Dia mempunyai satu pattern ataupun pola yang sama. Katalah cikgu beri 1, 7, kemudian 11, kemudian 17. Kalau kita lihat benda ini, sekejap ya. Kalau kita lihat, ini 1 kepada 7, dia tambah 6, betul? 1 tambah 6, 7. Kemudian 7 kepada 11, dia tambah 4. So, di sini kita lihat pola dia tak sama. So, ini bukanlah satu jujukan. So, ingat, untuk satu benda, satu set nombor menjadi satu jujukan, pola dia ni mestilah sekata. Mesti sama. Okey, boleh faham? So, kita teruskan yang seterusnya. So, pola dapat ditentukan dengan memerhatikan susunan objek tersebut membanding nombor yang pertama dengan nombor yang kedua. Kita lihat sama ada berlaku operasi tambah ataupun tolak ataupun kemudian darab ataupun membahagi. Terjadi salah satu, tak boleh terjadi serentak tambah dan tolak atau darab dan bahagi. Hanya satu sahaja yang berlaku pada satu-satu masa untuk satu jujukan itu. Okey. Next. Okey, kita lihat di sini. So, ini adalah satu pola menambah 3 kepada nombor yang sebelumnya. 2 tambah 3 jadi 5. So, ini adalah operasi tambah. Okey. Berlaku operasi tambah di sini. Kemudian ini adalah operasi tolak. Menolak nombor yang sebelumnya dengan 5. Boleh juga jadi kita tambah dengan nombor perpuluhan. Okey, boleh juga jadi nombor pecahan, tak semestinya nombor bulat. Okey. Ini adalah nota yang sama. So, boleh juga berlaku pendarapan. Pendarapan tak semestinya nombor bulat, boleh jadi darab dengan nombor negatif di sini. Boleh juga bahagi dengan nombor bulat. Boleh juga jadi sebenarnya didarab dengan negatif 1/2. Katakan didarab dengan nombor pecahan. So, jika kita lihat, kita juga belajar mengenai satu segitiga Pascal. Okay? Satu segitiga Pascal ini, pertama sekali semua nombor di sebelah tepi ini ditulis dengan nombor 1. Kemudian, nombor yang di tengah-tengah ini, okay, kita dapatkan dengan menambah nombor di tepi ini. Tepi ini kita tambah 1 tambah 1, kita akan dapat 2. Nampak tak? Tak nampak ah? Mari kita ganti warna ini kepada warna kuning. So, apa ni? Sorry. So, ini kita akan ambil nombor color kuning. Okey. 1 tambah 1 kita akan dapat 2. Okey, dia terhasil daripada nombor di atas kita tambah. Kemudian nak dapat ini
Tambah kedua-dua ini, 1 tambah 2 kita dapat 3. 2 tambah 1 kita dapat 3. Dan seterusnya. Maka dapatlah, ini mana dapat? 1 tambah 3. Okey. 1 tambah 3 dapatlah 4. 3 tambah 3 dapat 6. Menambah 2 nombor yang di atas, jatuhkan ke bawah. Inilah yang disebut sebagai satu segitiga Pascal. Okey, ingat pertama semua tepi ini ditulis nombor 1. Okey. Kemudian tambah kiri dan kanan untuk di atas untuk mendapatkan nombor di bawah. Itu sahaja. Now, kita belajar satu lagi benda baru yaitu nombor Fibonacci. Okey, nombor Fibonacci ini bermula dengan sifar, kemudian 1, kemudian tambah 2 nombor yang sebelumnya. So, sifar tambah 1 akan dapat 1. Nak dapatkan nombor selepas 1 ini, kita tambah lagi 2 yang di atas. 1 tambah 1 dapat 2. Okey. Kemudian nombor yang seterusnya, katakan kita nak dapatkan nombor selepas 2. Katakanlah kita tak tahu lagi di sini ni apa. Nak dapatkan nombor yang seterusnya di sini, tambah 2 ini. 1 tambah 2 kita dapat 3. Okey, itulah nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci kita tambah 2 nombor yang sebelumnya untuk mendapatkan hasil untuk urutan nombor yang seterusnya lah. So, kita belajar 2 benda. Yang pertama segitiga Pascal. Yang kedua adalah nombor Fibonacci. Okey, so kita tengok semula. Kemudian, pola dan rujukan ini boleh juga ditulis dalam ungkapan algebra. Okey, tadi kita dah tulis. Contohlah, kita ada nombor seperti ini. 1, ini adalah satu jujukan. Masih ingat jujukan? Tak nampak kan? Cikgu ambil biru lah. Jujukan J-U-J-U-K-A-N. Ini adalah satu jujukan nombor. Kita ada 1, 8, 15, 22. 29. Dan kalau kita lihat ini pola. Ini adalah pola. Kalau kita lihat pola ini, kita menambah 7, 7, 7, 7. Ini adalah pola. Nah, kita boleh tulis semua ini di dalam satu ungkapan algebra. Okey, yang pertama kita akan tulis, kita akan ada 1 di sini, 8, 15, 22, 27. Kalau kita lihat di sini, ini ditambah 7 sekali. Ini ditambah 7 2 kali. 7 3 kali. So, kita akan tahu bahawa untuk dapatkan 1, 8, 15, 22, 29. Yang tidak berubah di sini adalah 1, 1, 1, 1. Dan tidak juga berubah 7, 7, 7, 7, 7. Kalau kita lihat di sini, 2 nombor di hadapan ini tidak berubah. Yang berubah hanyalah, perhatikan ini, hanyalah nombor yang di belakang. Sifar, 1, 2, 3, 4. Nah, mana dia dapat sifar 1, 2, 3, 4? Kalau kita tengok pada pola yang pertama di sini, sorry cikgu padam dah terlalu kotor ni. Okey. Mana dia dapat sifar ini? Kalau kita tengok di sini yang pertama sekali tiada 7. So, sebab itu dia sifar. Okey, 1 ini mana dapat? Di sini ada 1. Nombor 7. Kemudian ini ada 2 nombor 7. Dan kalau dihitung ini semua, yang sebelah kanan ini 1 tambah 7 darab sifar sama dengan 1 tambah sifar. Kita akan dapat 1. So, macam manakah cara untuk kita ungkapkan benda ini di dalam ungkapan algebra? So, caranya tadi, pertama, yang tadi kita nampak adalah sentiasa sama di hadapan, tak berubah. Kita kekalkan sebagai 1 tambah 7. Kenapa? Sebab dia tak berubah. Di kesemua ini, dia adalah sama.
So, apa yang kita perlu buat seterusnya? Untuk nombor yang berubah ini, kita akan letak sebagai satu huruf N. Sebab dia adalah nombor yang berubah. Okey, so kita tengok di sini. Kita akan dapat jawapan 1 tambah 7N. Cikgu letak di sini ada kurungan kan? Kalau ada kurungan pun boleh, tak ada kurungan pun boleh. Kemudian selepas dah tulis ini, sekejap cikgu nak padam. Selepas kita dah letak yang ini, kita perlu juga tulis dengan keadaan ni. Dengan keadaan tambah perkataan itu, N sama dengan bermula dengan sifar ni lah. Sifar 1, 2. Ini tulis sini N sama dengan sifar 1, 2. Okey. 3, 4. Koma mesti ada kemudian diikuti dengan 3 titik. Ini wajib tulis So itulah cara kita nak menulis ini pola di dalam ungkapan algebra. Lihat, ini kekal, 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 kekal. Yang berubah adalah sifar 1, 2. So, jawapan adalah 9 tolak 5N dengan keadaan N. Tulislah ni, sifar 1, 2. Biasanya dalam peperiksaan, soalan ini akan membawa kepada 2 markah. Okey. Ini atas ini 1 markah. Kemudian kamu jelaskan N kamu bermula daripada sifar 1, 2, 3, 4. Ini adalah 2 markah. Okey. So, dalam buku teks kamu boleh lihat dalam jom cuba 1.1. Tulis ini corak bagi benda ni lah. So, cikgu rasa ini boleh buat sendiri. Ini apa berlaku di sini? Ini 3 sisi. Ini 4 sisi. Ini 5 sisi. So, yang seterusnya nanti pastilah 6 sisi. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah satu poligon sekata. So, bolehlah tulis dalam panjang sisi yang sama dan seterusnya. 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini adalah satu pola. Okay? Satu jujukkan bentuk dengan pola menambah satu sisi pada bentuk yang sebelumnya. Okey. So, kita teruskan. Ini pula contoh. Tentukan sama ada urutan nombor berikut adalah satu jujukan ataupun bukan. Ingat, untuk sesuatu benda itu dianggap sebagai satu jujukan, dia mesti mempunyai pola. Okey, pola yang tetap. Kalau kita tengok ini, dia tambah 4, tambah 4, kesemuanya tambah 4. So, ya, maka urutan ini adalah satu jujukan. Kalau kita lihat untuk B, dia tambah 1. Kemudian tolak 12. Tambah 7. Tolak 24. Tidak ada pola. Tiada pola, maka urutan nombor ini bukan satu jujukan. Okey. Lengkapkan ini hanya perlu buat sama ada tambah, tolak, darab, tambah. Boleh juga jadi bahagi. Ini boleh kamu coba sendiri. Okey, now cara kita nak menerangkan pola bagi satu jujukan ada 3 cara. 1, terangkan pola itu dalam nombor, terangkan pola itu dalam perkataan, dan terangkan pola itu dalam ungkapan algebra. Yang pertama, dalam nombor. Dalam nombor kita hanya tulis, maka pola ialah tambah 8. Dia suruh sini nyatakan pola. So, cara yang kedua adalah dalam bentuk perkataan. Kalau dalam bentuk perkataan kita tulislah dalam ayat, maka pola jujukan di atas ialah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Untuk ungkapan algebra, perkara pertama kita kenal pasti yang tambah 8, tambah 8, tambah 8. Kemudian fikirkan sesuatu sebutan ungkapan algebra tambahkah tolakkah yang boleh menghasilkan 1, 8, 17 ini seperti ini. Yang boleh menghasilkan 1, 9, 17 dan seterusnya. So, tulis ini sebagai 1 tambah 8N dengan keadaan
Kena tulis ini. Oke. Next. Oke, ini kita dah belajar tadi. Ini adalah benda baru. Now, sebutan sesuatu jujukan. Ini adalah satu benda baru. TN adalah sebutan ke N. Katakan cikgu tulis T1. Ini bermaksud sebutan pertama. Kalau kita lihat di sini, apakah T1? T1 4 lah. Nih. Kalau cikgu kata T4 adalah 16. Kalau dia minta T10, macam mana kita dapatkan tuh? Buatlah ini apa nih? Tambah 4 kan? Ini pun tambah 4. Tambah 4. Carilah sehingga kamu dapat ini 1, 2, 3, 4. Sehingga yang ke-10. Itu adalah T10. Okay? So, kita dah belajar beberapa benda untuk bab ini. Pertama sekali kita dah belajar apa itu pola, satu corak ataupun pattern susunan yang sekata, yang sama untuk semua urutan nombor, bentuk ataupun sikap. Dia boleh berlaku dalam operasi tambah, tolak, bahagi dan darab. Okey. Kemudian apa pula itu jujukan? Jujukan adalah satu set nombor yang berpola. Okey, kita dah belajar juga segitiga Pascal, semua di sini ditulis 1 1 1 1 1. Okey. Fibonacci menambah dua nombor yang sebelumnya. Kemudian kita dah belajar menyatakan pola. Pertama, dalam nombor. Tambah 8 kepada nombor seterusnya. Perkataan ada dalam satu ayat. Ungkapan algebra, kita nak menulis sesuatu ungkapan dalam pemboleh ubah. Okey, dan kita juga dah belajar sebutan ke N. Kalau T10, maka itu adalah sebutan ke-10. So, itu sahaja untuk bab 1. Tingkatan 2. So, ini sebenarnya adalah satu nota yang sangat ringkas. Ada banyak soalan lagi yang dikebatkan ras tinggi. So, soalan ini kamu kena buat ulang kaji sendiri. Jika ada masa, cikgu akan kongsi. Okay? Terima kasih semua. All the best.